yang mengutarakan awal tentang teori kesihatan mental dan sakit mental? Jawapannya siapa? Jawapannya Al-Balkhi. 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 Abu Zaid Al-Balkhi. Baik. Okey, kita tengok kat sini dia punya Suar Al-Aqalim dalam bidang geografi. Ini Cekin, ya. sorry nak tanya. Saya dah terbaca satu artikel yang berkaitan dengan siapa tu? Tokoh Islam apa tu? Allah. Ibnu Sina. Sina. Ya. Dia ada kaitan ke dengan Al-Balkhi ni, Cik? Memang ada kaitan. Kerana orang-orang macam sebenarnya Ibnu Sina, Al-Balkhi dan Al-Qindi, okey, untuk mengetahui Al-Balkhi ini adalah anak murid kepada Al-Qindi. Okay. That's why kalau tengok nanti dalam perubatan, ilmu perubatan Ibnu Sina ataupun dalam ilmu perubatan Ibnu Sina khususnya, dia ada menceritakan berkaitan bendali-bendali yang tak seimbang dalam tubuh manusia sehingga boleh menyebabkan berlaku gangguan mental dan emosi pada diri seorang. Seperti mana Al-Balkhi ada juga menyebut dalam manuskrip dia, sekiranya ketidakseimbangan bendali itu tak seimbang dalam tubuh badan manusia, dia ada kait rapat juga dengan kesihatan mental manusia. Baik. Masih lagi. Okey, sama-sama. So, kalau dalam bidang geografi, kalau kita tengok manuskrip, ini manuskrip lama, okey, dalam bidang geografi, Suar Al-Aqalim yang Al-Balkhi tulis, okey, dan Masalih Al-Abdan wal-Anfus, maksudnya kesihatan badan dan juga jiwa. Okey. Malik Badri dia dah terjemahkan dalam bahasa Inggeris, okey, dan ada bukunya. So lepas kalian dah mempelajari daurah ini 2 hari, saya cadangkan siapa-siapa yang belum ada buku ini, you all cari kat Shopee, beli. Ini sebagai satu kita punya reference yang paling kuat apabila orang tanya pelik-pelik kepada kalian punya kerjaya, maka kalian boleh menjawab dengan tuntasnya terhadap perkara ini. Baik. Okey. Kemudian, manuskrip buku ini membahas tema berkaitan apa? Kita dah cerita dah, kita dah dibawa, kita sudah diterbangkan berada dalam satu abad yang ke-9 dan duduk bersama Al-Balkhi dan mengetahui kelahiran beliau ni di mana Afghanistan. Kita sudah berada dekat Afghanistan sekarang. Bukan Gohid Gustan. Bila kita sudah berada dekat Afghanistan sekarang, kita kena tahu manuskrip Al-Balkhi ini, dia cerita berkaitan apa. Dia cerita ada 2 area kat sini. Area pertama, Hifzu Sihhatul Badan. Ini penjagaan kesihatan badan. Dalam manuskrip asal, okey, dalam satu manuskrip itu ada 2 pecahan besar yang dicerita. Umumnya Hifzi dengan Zu, dengan Isa, dengan Hajar Huzaini yang kita terima sekarang ni yang ada hanyalah dari aspek yang kedua tu nanti. Satu badan kita tak dapat. Okey, manuskripnya tak tahu ke mana dah. Yang tinggal yang satu lagi, Al-Anfus. Hifzu Sihhatul Badan, penjagaan kesihatan badan. Di dalam manuskrip buku ini, dia ada menyentuh 14 bab berkaitan dengan kesihatan penjagaan badan. Antaranya apa? Menerangkan tentang pengaturan tempat tinggal. Nak buat tempat tinggal di mana yang sesuai. Musimnya macam mana yang sesuai. Okey. Arahnya macam mana yang sesuai. Kemudian air dan udara. Dia bercerita tentang air dan udara. Seperti mana juga sarjana-sarjana Muslim yang sebelum yang seperti Ibnu Sina dan sebagainya membahaskan juga berkaitan air dan udara. Apa yang berlaku bila kita berada di tengah-tengah matahari rembang pukul 12, pukul 1 tengah hari. Dan udara yang kita sebut tu udara yang bersih atau tidak. Semua diceritakan. Dan kemudian pengelolaan makanan,
bagaimana kita nak mengelola makanan kita, makanan-makanan yang boleh merosakkan tubuh dan juga mental manusia atau yang boleh menyihatkan tubuh. Kemudian pengelolaan minuman. Macam mana nak minum? Antaranya kalau nak minum itu apakah terus minum gluk 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 ataupun minum sikit kerana ada kait rapat dengan hati. Hati manusia tu. Baik. Kemudian bukan mengatur okey, mengatur jam tidur. Macam mana nak mengatur jam tidur kita? Ini semua, puan-puan kalau kita tak dapat mempelajari 14 bab seperti ini, puan-puan carilah ilmu berkaitan dengan pola tidur. Pola tidur manusia ini kalau kita tengok dari Al-Quran, apa yang Allah kata bermula kehidupan manusia itu bukan sebelah pagi, tapi bermulanya sebelah malam. Dan apa benda yang malam tu boleh bagi pada manusia? Itu kena tahu. Baik. Itu manuskrip ini dia membahaskan area pertama, hifzus sihatul badan, penjagaan kesihatan badan. Clear setakat ni? Okey. Baik. Kemudian yang kedua, barulah diceritakan dalam manuskrip ini hifzu sihatul anfus, penjagaan kesihatan jiwa. Yang kita akan bahaskan dan kita belajar detail 2 hari ini adalah bahagian warna biru ni. Hifzu sihatul anfus, penjagaan kesihatan jiwa yang merangkumi 8 bab. Saya harap mudah-mudahan sempatlah ya. Okey, sampai besok Efni, Zuraida, Nisa, okey, Kak Zai. Sebab memang detail dan saya pecahkan lagi dalam skop kita sebagai terapis dan coach kesihatan mental untuk kita gunakan okey apa yang kita dapat hari ini di dalam setting terapi bersama dengan klien. Dalam 8 bab ini antaranya adalah diceritakan berkaitan keperluan mengelola kesihatan jiwa. Apa perlunya? Contoh, apa perlunya? Bukan kita rawat orang saja, tapi kita memberikan pendidikan keperluan klien mengelola kesihatan jiwa. Kedua, pengurusan kesihatan jiwa. Ketiga, pengurusan kesihatan jiwa ketika sakit macam mana? Apakah kita nak urus kesihatan jiwa kita ni ketika sakit saja atau sebelum tertimpa sakit atau bagaimana? Dan banyak lagi yang kita akan bahas dalam 2 hari ini. Inilah yang dikatakan dalam satu. Yang ni memang para pengkaji, even para pengkaji sarjana barat yang mengkaji berkaitan manuskrip ini memang sangat respect dengan Al-Balqi kerana di dalam satu manuskrip yang ringkas, dia Al-Balqi boleh menceritakan 14 bab dalam penjagaan kesihatan badan secara praktikal dan 8 bab penjagaan kesihatan jiwa. Dan saya mendoakan yang mendengar di atas talian hari ini, mudah-mudahan ada serpihan Al-Balqi ini ke atas diri kalian. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hifni jadilah Al-Balqi Malaysia katakan. Okey, Puan Zuraida Al-Balqiyah Malaysia. Contoh. Okey, begitu. Okey, clear Baik. Okey. Karya dan pemikiran tokoh. Barulah kita cerita sekarang ni dah kita berada dekat negara Afghanistan. Kita duduk sebelah dia. Kita tengok apa yang dia buat dan karya dan pemikiran tokohnya. Jadi beliau menggunakan, ini sangat penting. Maknanya kata, dalam karya pemikiran tokoh ini, dia nak gambarkan kesihatan rohani psikologi itu dalam satu perkataan yang disebut at-tib ar-rohani. Dalam masa saya bercerita ni, saya akan tanya ya. Okay. At-tib rohani. At-tib rohani menggambarkan tentang apa, Hefni? Bacakan kat depan. Sikit. Menggambarkan kesihatan rohani dan psikologi. Maknanya at-tib rohani tulis sebagai satu benda yang paling simple. Al-Balqi letak nak gambarkan kesihatan rohani dan psikologi manusia itu dalam satu istilah yang dinamakan sebagai at-tib ar-rohani. Okey.
Dan saya percaya Hajar Ruzaini kita, okey, dia boleh buat ni. Okey, berpandukan pendapatan daripada Al-Quran. Okey, untuk menyembuhkan rohani dan psikologi manusia. Baik, Atib rohani dia pergi kepada kesihatan rohani dan psikologi. Manakala Atib al-qalb pula menggambarkan perubatan mental. Ni yang special ni. Nanti kita akan ceritalah apa ada sedikit perbezaan teori Al-Balqi ini yang kita telah gunakan di dalam setting kita sebagai terapis dan coach kesihatan mental berbanding dengan apa yang Aaron Beck, iaitu sarjana barat yang mencetuskan teori cognitive behavior therapy. Baik. Dia mengkritik. Waktu ini Al-Balqi mengkritik para doktor perubatan pada masa itu kerana terlalu menekankan penyakit fizikal dan mengabaikan penyakit psikologi atau mental pesakit. Beliau juga berpendapat bahawa jika tubuh jatuh, jiwa, nafs kehilangan kemampuan kognitif. Kognitif apa? Pemikiran. Dan gagal menikmati aspek kehidupan yang diinginkan. Dan bahawa jika jiwa sakit, Al-Balqi kata, tubuh juga mungkin tidak akan mendapat kegembiraan dalam hidup dan akhirnya boleh mengidap penyakit fizikal. Jadi, kalau klien kalian datang dan tengok lepas tu dia penyakit fizikal dia tak selesai-selesai. Jadi sebenarnya yang ada masalah bukanlah kepada penyakit fizikal klien kita itu, namun dia ada dua penyakitnya yang tak kena selesai. Penyakit ar-ruhi dan penyakit al-qalb. Dua. Maknanya penyakit yang dihadapi oleh seseorang. Contohlah kalau dia dah kena dia dah kanser tak baik-baik, manjang, ataupun darah tinggi kencing manis dia memang teruk sangat. Susah nak sembuh-sembuh. Kita melihat ada dua benda kat sini. Ada kait rapat dengan ar-ruhi dan al-qalb. Okey, clear? Boleh? Inilah peranan kita sebagai terapis kesihatan mental, pun emosi, okey, diabetes, okey, coach kesihatan mental, kena tahu bahawa manusia ni datang dengan dua bentuk. Satu ada bentuk yang rohani tak sihat. Psikologi rohani tak sihat. Dalam masa sama pun hatinya pun tak sihat. Mentalnya pun tak sihat. Sebab tu disebut tip al-qalb itu menggambarkan perubatan mental, kognitif. Silakan Hafni, seperti ingin bertanya. Sorry Cik Kim, saya kalau belajar banyak tanya sikit. Apa? Siapa yang bertanya dalam hal ini, ialah akan dapat banyak jawapan dan juga untuk memudahkan rakan-rakan yang lain. Korang kata salah tu kan? Baik, silakan. Saya bila bercerita tentang penyakit tu datang tak selesai daripada jiwa, soalan saya apabila jiwa tu dia sihat, adakah penyakit fizikal tu dia akan baik juga ataupun dia boleh jadi tak baik disebabkan oleh itu adalah satu ujian pada dia, Cik Kim. Tu saya nak memahamkan dua konsep tu, Cik Kim. Okey, baik. Okey, konsep dalam idea atau pendapat Al-Balqi ni awak dah bertanya, bagus. Dan pertanyaan awak itu pada 2 slide yang akan datang. Okey, sekejap lagi. Okey. Sebab tu, masih Cik Kim. Bagus. Penggunaan istilah Al-Balqi di dalam menggambarkan perkara atib ar-ruhani, kesihatan rohani, psikologi. Dan tip al-qalb, perubatan mental. Baik. So, kita tengok. Pendapat beliau, jika tubuh jatuh sakit, jiwa, nafs, kehilangan kemampuan kognitif dan gagal menikmati aspek kehidupan yang diinginkan. Kita tengok ilustrasi dia. Tubuh Ali, kata yang kita ambil satu kes lah. Okey. Tubuh Ali sakit dan tak bermaya nak pergi pejabat. Okey, kita ambil yang pendapat pertama beliau. Jika tubuh jatuh sakit,
jiwa nafs kehilangan kemampuan kognitif dan gagal menikmati aspek kehidupan yang diinginkan. Maknanya kata, tubuh ahli sakit dan tak bermaya nak pergi pejabat, puncanya apa? Puncanya stres dengan lambatkan kerja oleh majikan. Bila ahli dilambatkan kerja oleh majikan terlampau banyak, menyebabkan diri dia stres dan tubuh ahli sakit tak bermaya, maka automatik dia, bila dia tubuh dia sakit, automatik dia kacau nafs, jiwa diri. Jiwa diri ni dah ada 7 peringkat. Okey, nanti kita akan pergi satu-satu. Okey, so rupanya bila dah menekuni bidang-bidang kita ni kan, kita dapati bahawa satu kalimah aja yang klien kita nak ni, bila berdepan dengan macam-macam ragam isu kehidupan, dia nak apa sebenarnya? Ketenangan, Cik Kim. Okey, ketenangan itu wujud di mana? Wujud di tubuh, wujud di jiwa, atau wujud di otak? Wujud di jiwa. Wujud di jiwa. Yes, good, bagus. Wujud di kat jiwa. Jadi Al-Balqi kata pendapat yang pertama, jika tubuh jiwa sakit, macam tubuh ahli sakit, tak bermaya nak pejabat. Ataupun juga dia kena kanser dah. Okey, tubuh dia sakit, maka jiwa dia pun jadi sakit. Dan dia akan pergi kepada kehilangan kemampuan kognitif. Kognitif, kehilangan kemampuan berfikir, pemikiran. Dan gagal menikmati aspek kehidupan. Nampak? Okey, ahli kehilangan kemampuan kognitif, proses mental untuk mentafsir, mempelajari dan memahami sesuatu. Hasilnya, gagal nikmati kehidupan yang diinginkan. Ini pada pendapat yang pertama yang dia keluarkan dalam manuskrip dia. Okey, clear ni? Terima kasih, Kim. Terima kasih. Okey, dengan yang lain-lain. Izzah, okey, Fethi. Right, kemudian, manakala pendapat beliau yang kedua, jika jiwa sakit pula. Tadi jika tubuh yang sakit. Sekarang jika jiwa sakit, tubuh juga mungkin tidak akan mendapat kegembiraan dalam hidup dan akhirnya boleh menghidap penyakit fizikal. Makna kata, dia terbalik pula yang kedua ni. Dia sebut jiwa sakit. Tak tenang, asyik nak marah, asyik hasad dengki, asyik nak nak mempermainkan hati orang aja. Okey, rasa nak marah aja, rasa nak buat maksiat aja. Jiwanya dalamnya sudah sakit. Maka automatik tubuh badan juga jadi sakit. Tubuh badan ahli jadi sakit. Macam kes tadi, okey. Jiwa dia sakit. Menyampah aku, mula keluar. Menyampah aku dengan bos aku. Banyak sangat kerja ni. Bos aku ni apa benda ni nak kerjakan aku ke? Bos aku ni rasa aku ni apa arti dia ke? Okey, dan jiwa dia sudah mula memberontak dan mula sakit. Maka automatik tubuh ahli pun jadi sakit. Bila tubuh ahli jadi sakit, dia tak boleh nak pergi dah, otak dia tak boleh fungsi. Maka ahli kehilangan kemampuan proses mental, mentafsir, belajar, dibagi apa kerja pun dia tak boleh dah memproses otak dia. Maka hasilnya dia hidapi penyakit fizikal yang tinggi. Seperti apa? Seperti kanser, darah tinggi, stroke dan sebagainya. Bila sebut pendapat Al-Balqi, dua pendapat Al-Balqi ini, dan bila saya proseskan seorang lelaki di Johor, tahun bila saya dah tak ingat okey, dia kena stroke. Stroke separuh badan. Lepas tu dia dah recover daripada stroke 6 bulan. Okey, tiba-tiba datang penyakit emosi. Jadi bila turun dan buat clinical session dengan dia 3 hari, dia dapati apa yang menyebabkan diri dia terkena stroke tersebut, dia adalah bersebab daripada yang pertama, macam kes Ali tadi. Okey, banyak lambatkan kerja dekat pejabat. Akhirnya sampai satu ketika jiwa dia rasa memberontak,
asyik aku je seorang yang kena buat ke, yang lain kipas buntut bos, naik cepat, okey, naik jawatan. Okey, akhirnya apa yang berlaku? Out, tubuh badan dia out dan diserang dengan stroke. Okey, ingat penyakit fizikal ni bila saya borak dengan beberapa orang doktor dan mereka yang doktor Muslim lah, yang mereka mengakui bahawa bukan hanya penyumbang kepada sakit fizikal ni bukan hanyalah penyumbangnya dari makanan semata, tapi penyumbang yang paling besar adalah dari aspek psikologi manusia. Okey, clear? Ni, okey, semua clear Baik, good. Happy, silakan. Clear Baik, okey. Dan idea kesihatan mental Al-Balqi, kita dah menyoroti, kita dah duduk dengan Al-Balqi, kita dah tengok pandangan dia. Ada dua pandangan dia. Tadi jika tubuh sakit, pandangan pertama dia. Kemudian jika jiwa sakit, apa berlaku? Maknanya titik temu dia kognitif, pemikiran seseorang itu tidak dapat diproses dengan baik dan akhirnya berlakulah penyakit fizikal atau apa yang disebut sebagai penyakit ketidakmampuan untuk kita memberikan tubuh kita dengan sihat. Dan idea kesihatan mental Al-Balqi ini dirujuk kepada mana? Masing-masing tulis kat situ. Jadi kalau kita buat terapi ke atas slide kita, rujukan utama kita dalam surah Al-Baqarah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum azabun alim bima kanu yakzibun. Baik, kita akan bagi pukul 10.30 take 5. Baik. So, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya dan memberi seksa yang pedih sebabkan mereka berdusta. Kita akan tadabbur sikit. Kita akan tengok apa pesanan Allah Ta'ala pada diri manusia. Yang dalam hati mereka ada penyakit. Dan Allah tambah lagi penyakit. Dan memberi seksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Kita tengok kat depan. Kita tadabbur sekejap. Ayat 10. Bila direnung dan kita membuat perhatian terhadap ayat 10 surah Al-Baqarah ini. Bila kita duduk dengan klien je, kita automatik otak kita akan merenung ayat. Rujukan daripada Imam Jalaluddin As-Sayuti dalam Ad-Dur Al-Ma'thur fi Tafsir Al-Ma'thur memberi penafsiran tentang, menjelaskan tentang dalam hati mereka ada penyakit. Apa yang nak dijelaskan? Maksud penyakit ini dalam ayat 10 surah Al-Baqarah ini merujuk kepada al-syak. Boleh ke? Syak, ragu-ragu. Raguan. Waktu, contoh waktu Su dulu nak berkahwin. Ada ragu-ragu tak dalam ni? Betul ke lelaki ni pilihan aku? Silakan Zu. Ada juga. Ada kan? Ada. F ni? Betul ke? Teng-teng aku ni pilihan aku. Ada je kan? Okey. Nisa pun sama mungkin. Okey. Fena mungkin. Pun sama. Mungkin Feti pun mungkin sama. Okey. Ada ada. Saya tak ada. Tak ada? Tak ada, alhamdulillah. Bagus. Okey. So, ada keraguan-keraguan. Dan an-nifaq, ia ini sifat kemunafikan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ni, mudah-mudahan Allah singkirkan diri kita daripada dua sifat ni. Sifat syak dan sifat nifaq. Okey, sifat kemunafikan. Okey. Baik. Keraguan. Cuba kita tengok tu. Okey. Keraguan terhadap apa? Kebenaran ayat Quran. Ni bila saya sebut ni, okey, kepada kalian yang bakal ataupun telah atau sedang menerima klien-klien khususnya orang yang anxiety, pesakit anxiety. Bila disebut perkara bahawa anxiety ini memang
telah Allah ciptakan ke atas tubuh orang terhadap diri kita, dan ianya anxiety menyerang kepada orang-orang tertentu, dan kita mengambil dalam surah Al-Ma'arij ayat 19-25, sekiranya kita sebagai konsultan kesihatan mental atau terapis menerangkan kepada individu yang ada sakit-sakit anxiety, kebanyakan mereka tidak boleh menerima. Ragu dengan kebenaran ayat Al-Quran. Saya dah kena dah banyak. Dalam ciri-ciri itu, ciri-ciri orang anxiety ni, salah satu ciri-ciri adalah kedekut dan bakhil. Bukan saya cakap. Allah Ta'ala yang menceritakan dalam surah Al-Ma'arij tersebut. Kalau saya silap, Hajar Huzani, tolong betulkan. Baik. Tapi dalam sesi, bila kita bercerita, mereka tidak boleh menerima. Bila mereka tidak boleh menerima, mereka ragu tentang kebenaran Al-Quran, maka bagaimana Allah nak sembuhkan dengan cepat? That's why selalunya saya akan beritahu kepada orang yang sakit anxiety, kemurungan dan sebagainya, tolong terima kehadiran emosi anda dan tolong mengakui ke atas diri, ke dalam diri bahawa ada waktu diri menjadi seorang yang kedekut, bakhil. Dan kebanyakan mereka tidak boleh terima. Bila tak boleh terima, hati mereka, Allah tambah lagi kegusaran. Allah tambah lagi kecemasan. Konsep ni kita kena bawa ya. Boleh haqqa walau kana murran. Kita kena beri kebenaran lah kepada, sebab kita educate. Kita nak educate klien kita bahawa tolong terima anxiety yang hadir pada diri awak. Tolong terima kemurungan-kemurungan yang ada, yang terzahir pada diri awak. Kerana bila awak terima dia sebagai satu bentuk emosi yang mendasar dalam diri awak boleh belajar sesuatu. Dan awak akan pergi kepada menerima kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Okay. Bila hati dia ada keraguan terhadap kebenaran ayat Al-Quran, maka hati dia diliputi dengan kemunafikan, kegelapan hati. Allah, pening ni. Jangan buat main lah. Kita yang merawat orang ni pun kita kena tengok juga. Ada tak aku sifat-sifat keraguan? Kan? Adakah aku sifat-sifat kemunafikan? Bercakap tak semua bikin. Okey, atau bagaimana? Baik. Akhirnya, daripada hati, ada dua kat situ. Ragu tentang kebenaran ayat Al-Quran bahawa akhirnya apa yang berlaku pada manusia ni mesti ada jalan penyelesaian. Okey, tapi dia tak percaya, dia ragu, maka diliputi dengan sifat kemunafikan, gelap hati, maka dia akan connect. Daripada hati ni, dia akan connect dengan akal. Okay, macam mana hati ada connection dengan akal? Wah, ini ceritanya nanti ingatkan saya. Lepas habis kelas ni, saya akan bagi satu link yang saya buat penulisan berdasarkan pada rujukan buku mantik dan etromantik. Bagaimana? Mana yang memulakan berfikir dahulu? Apakah hati yang memulakan rasa berfikir tersebut atau akal yang memulakan proses berfikir? Right. Okey. Bila hatinya ada problem, jiwa atau kesihatan mental hati itu ada problem, dia connect dengan akal. Jadi pintu hidayah tertutup untuk menerima kebenaran bahawa setiap manusia, cuba tulis kat situ ya. Setiap manusia Allah uji dengan kepelbagaian emosi. Allah uji dengan kepelbagaian emosi. Baik. Ada orang diuji dengan emosi kesedihan. Ada orang diuji dengan emosi kekecewaan. Ada orang yang diuji dengan emosi kemarahan. Okay. Baik. Clear setakat ni? Okey. Baik. Okey. Alhamdulillah. So, kira-kira mana ingin bertanya, terus masuk ke dalam ni. Okey. Ifni, silakan. Ada nak tanya? Okay. Cik Kim, berkenaan dengan yang Cik Kim sebutkan tadi, bila kita jumpa klien tu, kita minta dia supaya terima, tetapi kita tak sebutkan kan ayat Quran ke dan sebagainya kan Cik Kim? Baik. Sekiranya dia seorang Muslim lah kan. Bagusnya kita
sebab kita dah ada roh memahami Islam itu sendiri dan memahami kesihatan mental ini dari sudut pelbagai perspektif, khususnya perspektif Islam. Adalah baiknya, bagusnya, mungkin kalau nak masuk ke area ini, mungkin adalah